Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami kumpulan 14 akan membentangkan tentang bagaimana media elektronik dapat memupuk semangat perpaduan di Malaysia semasa era pandemik. Media massa dapat didefinisikan sebagai medium untuk menyampaikan maklumat dan hiburan kepada masyarakat umum secara cepat dan meluas. Selain itu, media juga merupakan cermin kepada masyarakat. Media yang dimaksudkan merujuk pada alat untuk mewujudkan interaksi sosial, politik dan ekonomi. Terdapat 3 jenis media massa yang utama. Antaranya ialah media cetak seperti majalah, surat khabar dan buku. Seterusnya ialah media siaran seperti radio, filem dan televisyen. Dan yang terakhir ialah media digital seperti media sosial, internet dan blog. Seterusnya, apakah peranan media dalam konteks hubungan etnik di era pandemik ini? Antaranya dapat menyatu padukan seluruh kaum untuk melawan wabak COVID. Hal ini kerana media adalah medium yang boleh digunakan untuk meredakan kemelutan etnik di Malaysia. Media massa dapat dijadikan sebagai medium yang memaparkan kerjasama antara rakyat. Sebagai contoh, media memaparkan tentang pemberian bantuan makanan kepada masyarakat tanpa mengira kaum. Hal ini dapat menyedarkan bahawa terdapat ramai rakyat di kira etnik telah terkesan dengan pandemik yang sedang melanda. Seterusnya, media massa juga berperanan memberi kesedaran tentang virus COVID-19 dan vaksin kepada rakyat yang tidak mempunyai kemudahan internet. Media massa bukan sahaja merangkumi media digital, bahkan terdapat media cetak yang boleh disebarkan ke kawasan pedalaman yang sukar mendapat kemudahan internet. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, mereka perlulah menyampaikan risalah ini kepada penduduk pedalaman yang berbilang etnik tanpa mengira latar belakang sesebuah etnik itu. Negara perlulah mendapat herd immunity kelompok supaya masyarakat berbilang etnik menyampaikan maklumat tentang COVID-19 dan vaksin. Saya akan teruskan dengan kesan media massa dalam konteks hubungan etnik di Malaysia pada era pandemik. Terdapat 2 kesan, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif yang pertama, masyarakat akan memperoleh satu berita dengan lebih pantas. Sebagai contoh, masyarakat dapat mengetahui kadar kenaikan harian COVID-19 di Malaysia melalui berita TV atau di aplikasi MySejahtera. Yang kedua, melalui penggunaan internet, membolehkan masyarakat keluar dari kepumpungannya. Yang ketiga, masyarakat masih lagi berhubung walaupun tinggal di rumah dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Oleh itu, sesi pembelajaran dan pengajaran dapat diteruskan lagi walaupun kita tidak dapat berjumpa secara face to face. Kesan negatif yang pertama, dapat mengubah pandangan sesuatu masyarakat mengenai sesuatu perkara. Sebagai contoh, ada segolongan memandang negatif terhadap vaksin COVID-19 ataupun dikenali sebagai anti-vax walaupun terbukti secara saintifik dapat mengurangkan kadar kematian COVID-19. Yang kedua, menjadi penghalang kepada perpaduan kaum di Malaysia. Sebagai contoh, 31 Ogos nanti Malaysia bakal menyambut Hari Kemerdekaan, tetapi masyarakat tidak dapat bersama-sama berkumpul untuk meraihkannya disebabkan oleh pandemik ini. Seterusnya, kita pergi kepada cadangan memupuk perpaduan kaum melalui media massa pada era pandemik. Yang pertama, TM iaitu Telekom Malaysia perlu membuat iklan khidmat masyarakat bagi mempromosikan perpaduan etnik. Sebagai contoh, One Malaysia as One We Care yang menggambarkan situasi masyarakat Malaysia yang bersatu, padu dan saling membantu antara satu sama lain. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu mengadakan pertandingan yang pesertanya terdiri daripada pelbagai kumpulan masyarakat. Sebagai contoh, program dan pertandingan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021 diadakan secara online membolehkan sesiapa sahaja menyertainya. Dan yang terakhir, kita haruslah elakkan daripada membincangkan isu-isu sensitif seperti isu perkauman di media massa supaya tidak berlaku pergaduhan antara kaum. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan 14 untuk sesi LDK kali ini. Terima kasih.